Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So, hari ini kita akan berkemungkinan kita akan cerita satu persatu lah kisah antara Nabi, bermula daripada Nabi Adam sehingga kepada Nabi Muhammad SAW. So, untuk kata permulaan dalam cerita dalam buku ni, jadi sebelum kita cerita tentang permulaan Nabi Adam, mari kita baca sedikit terjemahan apa yang ada di dalam buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan buku 25 Rasul ini diterbitkan. Selawat dan salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tujuan utama penerbitan buku ini adalah untuk mendedahkan kepada kanak-kanak, terutama kisah-kisah 25 Rasul yang telah disebut di dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun, ia juga boleh menjadi bahan rujukan ibu bapa dan guru. Kisah-kisah ini telah dirujuk kepada beberapa buah kitab dan buku serta terjemahan Al-Quran. Sumber utama adalah daripada kitab Qisasun Nabiyyin. Saya ulang sekali lagi. Qisasun Nabiyyin, yang ditulis oleh seorang ulama yang terkenal bernama Abul Hasan Ali An-Nadwi. Okay. So, kisah 25 Rasul atau utusan Allah ini amat penting diketahui oleh setiap Muslim kerana ia merupakan langkah awal untuk mengenali dan mencontohi sifat serta akhlak para Rasul yang telah membawa risalah Islam sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad SAW. Seperti yang ditegaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 213 ataupun 213, yang bermaksud manusia itu adalah umat yang satu, yakni setelah timbul perselisihan faham di antara kalian semua, Allah mengutuskan para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan itu. Perselisihkan. Aku ni pelak sikit. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, iaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, iaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka selisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. So risalah yang dibawa oleh setiap Nabi adalah sama seperti terkandung di dalam ayat 158 surah Al-Araf. Surah Al-Araf, bukan surah Al-Araf. Surah Al-Araf. Katakan, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, iaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yakni kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah berusaha untuk menterjemahkan kitab Qisasun Nabiyyin. Tidak terlupa juga kepada semua orang yang terlibat dalam penerbitan
buku ini. Semoga sedikit sebanyak mendapat keredaan Allah SWT. So, kita bermula dengan cerita kisah Nabi Adam. So, yang tadi tu pasal sedikit sebanyaklah maklumat daripada sumber-sumber daripada buku yang kita nak baca ni. Jadi, kita bermula dengan kisah Nabi Adam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nabi Adam. Percintaan, perciptaan langit dan bumi, manusia, binatang dan seluruh alam ini adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Quran, surah Ali Imran ayat ke-190 dan surah Al-Mulk ayat ke-19, yang bermaksud, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dan apakah mereka tidak memerhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Sebelum mencipta Nabi Adam, Allah SWT telah mencipta dua makhluk lain, iaitu malaikat dan jin. Malaikat dicipta daripada cahaya dan jin daripada api. Kehidupan malaikat tidak seperti manusia. Mereka tidak perlu makan, minum dan sebagainya seperti manusia. Hidup mereka hanya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menunaikan perintahnya tanpa batahan sedikit pun. Okey. Jin pula adalah makhluk yang memerlukan apa yang diperlukan oleh manusia. Maknanya jin ni perlu macam manusia perlukan jugalah. Tetapi mereka tidak boleh dilihat oleh manusia kecuali di dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Nabi Adam adalah manusia yang pertama diciptakan daripada tanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala hendak mencipta Nabi Adam, para malaikat telah berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan kepadanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji dan menyucikan engkau? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui," firman Allah. Allah SWT mengajar Nabi Adam nama-nama benda. Mengajar. Allah yang mengajar kepada Nabi Adam benda-benda tu. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Sebutlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar." Faham maksudnya? Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, jawab para malaikat. "Hai Adam, beritahu kepada mereka nama-nama benda ini," firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam pun memberitahu satu persatu nama-nama benda yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. "Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahawa sesungguhnya aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan," firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Allah SWT memerintahkan semua makhluk sujud kepada Nabi Adam kecuali tanda hormat. Kecuali sebagai tanda hormat. Sekali lagi itulah. Allah SWT memerintahkan semua makhluk sujud kepada Nabi Adam sebagai tanda hormat kepadanya. Mereka pun sujud kecuali iblis. "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam, wahai iblis, pada waktu aku menyuruhmu?" firman Allah kepada iblis. "Aku lebih baik daripadanya."
Faham tak? Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku daripada api. Engkau ciptakan aku daripada api, Iblis tu cakap. Sedangkan dia engkau ciptakan daripada tanah, jawab Iblis dengan sombongnya. Oh, Iblis ni sombong sangatlah. Turunlah kamu daripada syurga itu, kerana kamu tidak sepatutnya menyombong diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berikan aku kesempatan sampai waktu mereka dibangkitkan, kata Iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi kesempatan, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana engkau telah menghukum aku tersesat. Kerana engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka daripada jalan engkau yang lurus. Kata Iblis. Kemudian aku akan mendatangi mereka di hadapan, dari belakang mereka. Faham tak? Maksudnya mendatangi mereka dari hadapan dan belakang mereka, dari kanan dan dari kiri. Faham tak? Mereka. Maksudnya sekali gitulah. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari hadapan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kata Iblis lagi, keluarlah kamu dari syurga itu. Maknanya Iblis ni terusirlah daripada syurga. Itu sebagai orang yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, aku akan mengisi mereka di dalam neraka Jahanam bersama-sama kamu semua. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mencipta Nabi Adam AS, Allah SWT telah mencipta isterinya yang bernama Hawa. Hawa telah dicipta daripada tulang rusuk Nabi Adam. Allah SWT telah berfirman kepada Nabi Adam, hai Adam, tinggallah kamu dan isterimu di dalam syurga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Maknanya telah dibagi amaran lah. Jangan mendekati pohon ini. Sekiranya berlaku, maka jadilah kamu berdua orang yang zalim. Nabi Adam dan isterinya Hawa tinggal di dalam syurga dengan penuh kemewahan dan kenikmatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi syaitan yang memang sifatnya suka menghasut, orang melakukan perkara yang keji dan mungkar, amat benci melihat keadaan Nabi Adam dan isterinya hidup gembira. Benci sangat tengok. Benci tengok Nabi Adam dengan Hawa tu hidup dalam syurga tu dengan keadaan gembira. Syaitan pun merancanglah untuk menyesatkan Nabi Adam dan Hawa. Hari demi hari, syaitan mengatur rancangan sambil menyuruh Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon yang dilarang oleh Allah SWT itu dengan berkata, maknanya seolah-olah maknanya untuk mengajak Hawa dan Adam ni dekat dengan pohon tu. Dan berkatalah, Tuhan kamu tidak melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam syurga. Maknanya itulah sekali, Tuhan tu ibarat dia berkata dekat Adam dengan Hawa ni, Tuhan kamu tidak melarang kamu mendekati pohon ni. Maknanya sebenarnya kau tak ada letak larang langsung dah, melainkan kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam syurga. Pada satu hari, Nabi Adam dan Hawa telah terpesona dengan bisikan syaitan. Adam dan Hawa ni terpesona sehinggalah mereka lupa akan perintah Allah SWT. Maksudnya lupa. Mereka memakan buah daripada pohon tersebut dan dengan serta merta nampaklah aurat. Nampaklah aurat mereka ni. Terlampaklah aurat. Maknanya terdedah lah. Dia terdedah lah aurat dia. Dia terdedah. Faham tak? Terdedah lah aurat dia. So macam biasa lah. Macam-macam cara lah. Tak tahu, Wallahualam.
Mereka pun segera menutupnya dengan daun-daun di dalam syurga. Maknanya tutuplah daun-daun tu. Daun-daun ni bukan daun-daun yang baik, yang kena lihat baik di dalam syurga. Tapi daun tu diambil untuk tutup aurat dia. Faham tak? Dia tutup aurat dia. Digunakan daun-daun syurga ni. Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Faham tak? Faham tak? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu berdua. Dia tahu pada Adam dan Hawa ni, ya Tuhan kami, Adam katalah, kami telah menganiayai diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi, kata Nabi Adam. Maknanya Nabi Adam tu katalah, maknanya mereka berdua ni telah mengenai diri mereka sendirilah, dengan sikap-sikap syaitan tu. Sedangkan Allah telah bagi amaran. Umpama macam mana Allah telah bagi amaran dalam kitab Quran tu, kita ubah ke apa, lebih kurang lah macam tu lah. Maknanya kau menampak lah sekitar kau tu, kau selalu tu. Wallahualam. Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Maknanya turunlah kamu sekalian, turunlah Adam tu dua tu turun sebagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Jadilah musuh, dan kamu mempunyai tempat tinggal dan tempat mencari rezeki di muka bumi Allah sampai waktu yang ditentukan. Firman Allah SWT, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati. Faham? Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati. Dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Dekat bumi lah, lepas kita meninggal, kita dikafankan, kita dimasukkan ke dalam tanah semua semua. Maknanya akan dibangkitkan kemudian hari. Lebih kuat lah. Firman Allah SWT, Nabi Adam dan Hawa pun diturunkan dari syurga, turun ke bumi di mana mereka menempuh sesuatu kehidupan yang amat berbeza sekali jika dibandingkan dengan syurga. Mana dia berbeza duduk kat bumi ni. Sama je tapi macam lain sikit lah. Setelah beberapa lama Nabi Adam dan Hawa tinggal di bumi, mereka telah dikurniakan 2 pasang anak kembar. Maknanya sepasang lah, dipasangkan. Jadi dikurniakan 2 orang anak masa tu. Setiap pasang adalah lelaki dan perempuan. Maknanya sepasang lah. Seorang daripada anak lelaki itu dinamakan apa? Qabil. Dan seorang lagi nama dia Habil. Qabil dan Habil ada cerita dia. Setelah anak-anak mereka dewasa, tibalah masanya untuk mereka berkahwin. Menurut syariat Nabi Adam, pada masa itu tidak boleh dijodohkan saudara kembar. Tak boleh. Pada masa tu, kalau kita nak guna hukum waktu Nabi Adam, tak boleh nak buat atas ni, boleh. Ada berbeza. Jadi kita jangan suka-suka hati kita nak ikut Nabi ni, Nabi tu macam tu cerita dia. Pada masa itu tidak boleh dijodohkan saudara kembar. Oleh itu Qabil hendaklah dijodohkan dengan kembar Habil. Oleh itu Qabil hendaklah dijodohkan dengan kembar Habil, dan sebaliknya. Daripada sini kita kena faham betul-betul tidak boleh dijodohkan saudara kembar sekembar, tidak boleh. Oleh itu Qabil hendaklah dijodohkan dengan kembar Habil, dan sebaliknya. Walau bagaimanapun Qabil kurang setuju kerana kembar Habil kurang cantik. Kurang cantik. Bagaimanapun Qabil kurang setuju. Qabil kurang setuju kerana kembar Habil kurang cantik. Perkara ini telah diketahui oleh Nabi Adam AS. Bagaimanapun baginda menyuruh Qabil dan Habil membuat korban untuk Allah SWT. Sesiapa di antara mereka yang diterima korbannya oleh Allah SWT, dialah yang berhak dijodohkan dengan kembar Qabil. Sesiapa di antara mereka yang diterima korbannya oleh Allah SWT. Dah, siap. Sekali lagi buat. So, maknanya siapa di antara mereka yang diterima korbannya oleh Allah SWT, dialah yang berhak dijodohkan dengan kembar Qabil.
Qabil dan Habil pun melaksanakan perintah ayahnya. Allah SWT telah menerima korban Habil kerana beliau melakukan ikhlas kerananya. Namun Qabil tetap tidak puas hati sehingga beliau ingin membunuh Habil. Nak bunuh Habil. Habil telah mengetahui niat jahat Qabil tu. Lalu beliau berkata kepada Qabil dengan cara yang sopan, sesungguhnya korban yang diterima oleh Allah SWT adalah korban yang benar-benar takut kepada Allah SWT. Bandanya kerana Habil tu, dia dah tahu niat jahat Qabil ni, lalu dia berkata kepada Qabil dengan cara sopan, sesungguhnya korban yang diterima oleh Allah adalah korban orang yang benar-benar takut kepada Allah SWT. Kalau engkau mengangkat tangan untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan mempunyai rasa iri hati untuk membunuhmu kerana aku takut kepada Allah SWT. Syaitan yang mengetahui niat jahat tu, syaitan dah tahu niat jahat Qabil telah mengambil kesempatan ini untuk mempengaruhi Qabil. Syaitan datang lagi dekat Qabil, dan akhirnya beliau membunuh Habil. Dia bunuh Habil. Setelah itu Qabil menyesal dan beliau merasa bingung apa yang hendak dibuat dengan mayat si Habil di depannya itu. Tiba-tiba Allah SWT memperlihatkan kepada Qabil 2 ekor burung gagak yang sedang berkeliaran. Maknanya burung gagak ni berkeliaran, dan akhirnya salah seekor terbunuh. Burung gagak yang masih hidup itu menggali sebuah lubang. Kemudian ia menolak bangkai burung gagak yang mati tadi ke dalam lubang tersebut dan menimbusnya dengan tanah. Itu kita. Dan aduhai celakalah aku, kenapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan banyak saudaraku ini, kata Qabil di dalam hatinya. Qabil pun menguburkan mayat Habil dan beliau menjadi pembunuh pertama di atas muka bumi ini. Bermakna pembunuh pertama itu Qabil, yang telah melakukan pembunuhan yang pertama. Manusia yang pertama melakukan pembunuh adalah Qabil, pertama di dalam dunia manusia ni lah. Dan beliau menjadi pembunuh yang pertama dalam muka bumi ini. Nabi Adam dan Hawa seterusnya dikurniakan ramai lagi. Maknanya dapat ramai lagi anak. Nabi Adam dengan Hawa ni dapat lagi ramai anak kembar, anak-anak kembar, dan bermula dari situlah umat manusia berkembang membiak sehingga ke saat ini. Bermakna anak-anak Nabi Adam ni banyak. Lepas kejadian tu lahirnya banyak anak-anaknya Nabi Adam AS dan Hawa ni di muka bumi Allah ni. Dan segala perhitungan sesuatu tu ada ujian di dalam muka bumi Allah ni. Wallahualam. Dan selepas ni kita akan bercerita tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. So kita tahu Nabi Idris ni adalah daripada keturunan anak Nabi Adam. Jadi mungkin insyaAllah kita akan cerita pasal kisah anak Nabi Adam ni, iaitu Nabi Idris alaihissalam. So semoga kita bertemu lagi, dan ini adalah cerita sedikit sebanyak tentang Nabi Adam alaihissalam. So semoga kita berjumpa lagi. Kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.